saya memberikan dulu ceramah saya. Kita ambil dalam 40 minit gitu, dan kemudian kita dengarkan qasidah daripada pelajar-pelajar, dan saya akan terangkan di akhirnya tentang qasidah itu bagaimana. Maka tuan-tuan dan puan rahmati Allah, pada hari ini saya nak bersama dengan tuan-tuan, kita nak sama-sama nak tahu bahawa dalam hidup kita ini, benda yang paling kita nak, benda yang paling kita cari, iaitu bila kita buat sesuatu amalan, bila kita buat sesuatu perjuangan, bila kita buat sesuatu ibadah, benda yang sangat-sangat kita nak iaitu Allah terima ibadah kita. Kita yang paling khawatir, sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi SAW, ramai manusia yang bila bertemu dengan Allah di hari kiamat, Allah mengatakan, kenapa kau tidak menyembahku? Kenapa kau tidak mengeluarkan zakat? Kenapa kau sekian? Kenapa kau sekian? Ketika itu hamba itu akan berkata, ya Allah, aku tidak pernah tinggal sembahyang, aku tidak pernah tinggal bayar zakat. Kenapa kau katakan aku tidak melakukan? Maka ketika itu Allah SWT memberitahu bahawa sesungguhnya apa yang kau lakukan itu tidak sampai padamu. Yang ini kita rasa. Kerana itu para ulama menggariskan, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, matlamat dalam ibadah, matlamat dalam perjuangan, matlamat daripada segala kebaikan yang kita lakukan adalah ada 3 asas matlamat. Yang pertama, asas matlamat, iaitu kita minta yang pertama ta'yid minallah dan taufik daripada Allah. Pertama, kita nak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan persetujuan untuk kita melakukan ibadah, persetujuan untuk melakukan kebaikan, persetujuan untuk melakukan perjuangan. Kerana ramai manusia di atas muka bumi yang kadang Allah tak beri taufik, iaitu tidak ada persetujuan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, sedangkan di atas muka bumi ini terlalu banyak kebaikan. Dan itu dalam doa yang Nabi ajar pada kita minta pada Allah, kita sebut Allahumma wa ma dha'ufa anhu ra'i wa qasura anhu amal wa iftaqartu ila rahmatik. Maknanya kita minta Allah wa ma dha'ufa anhu ra'i wa qasura anhu amal bin khairin wa'adtahu ahadan min khalqi aw khairin anta mu'tihi ahadan min ibadah fa inni raghibun ilaika fihi wa as'aluka ya rabbal alamin. Nabi ajar kita satu doa, iaitu Allahumma wa ma dha'ufa anhu ra'i, ya Allah, apa yang lemah pemikiran aku, wa ma dha'ufa anhu ra'i, iaitu lemahnya pemikiran aku dalam nak melihat, mengingati ataupun terfikir dalam kepala aku nak buat kebaikan. Kadang kita keluar rumah, banyak kebaikan Allah letak di luar rumah, tapi satu pun tak terfikir dalam kepala kita nak buat kebaikan. Jadi Nabi ajar minta pada Allah, Allahumma wa ma dha'ufa anhu ra'i wa qasura anhu amali, dan cuainya aku pada amalan, kurangnya amalanku. Maknanya kita fikir benda tu banyak, benda yang tak terfikir kebaikan, banyak kurang amalan. Min khairin ahad min khairin wa'atahu ahadan min khalqi, yang mana banyak kebaikan-kebaikan itu yang Allah dah janjikan kepada hamba-hamba yang sebelum kita. Sahabat-sahabat Nabi yang setiap hari mendapat kebaikan, diberi persetujuan untuk melakukan kebaikan. Ulama-ulama tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang akhir zaman ini kita tengok banyak yang dipermudahkan kebaikan untuk mereka. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inni raghibun ilaika fihi, sesungguhnya kami nak sangat ya Allah, tapi tak dapat taufik daripada Allah. Wa as'alukahu ya rabbal alamin, maka kami mohon ya Allah, berikan taufik itu pada kami untuk kami dapat melakukan kebaikan. Maka tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, macam hari ini bila orang yang datang ke dalam majlis ini taufik daripada Allah, persetujuan daripada Allah untuk hadir satu majlis yang sangat baik, untuk hadir satu majlis yang Allah turunkan rahmah dan barakah, untuk hadir satu majlis yang takkan keluar daripada majlis ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa mereka berdasarkan hadis Nabi SAW atas niat masing-masing.
Maka tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang dapat? Maka yang memberi taufik. Karena itu asas pertama dalam kita nak amalan kita ini, dalam ibadat kita, dalam apa yang kita lakukan daripada sudut kebaikan, pertama minta Allah beri taufik kepada kita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, minta Allah Subhanahu wa ta'ala setelah beri taufik pada kita, minta Allah improvekan ibadah kita. Sebab ada setengah orang yang Allah dah berikan taufik ibadah pada dia, maka daripada dia itu start dapat taufik semayang, sampailah dia meninggal, semayang dia itu tidak improve, tidak semakin diperbaiki. Maknanya kalau semayang dia tidak khusyuk, sampai mati dia tidak khusyuk. Semayang dia tidak faham apa yang dia baca, sampai mati dia tidak faham. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita semayang, dari sehari ke sehari makin baik, makin naik derajat, makin khusyuk, makin seronok, makin rasa lazat. Tapi kebanyakan kita, tuan-tuan rahmati Allah, bila kita semayang, bila kita lakukan ibadah, bila lakukan perjuangan, masih daripada start, daripada mula Allah beri taufik sampai kita mati, macam itulah kita tidak ada itu. Maka matlamat ibadah kami. Yang ketiga apa dia? Penerimaan daripada Allah. Ini yang ketiga. Matlamat ibadah lah kali penerimaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita semayang, minta Allah terima. Cuma yang saya risau bab penerima, Allah sebut dalam satu ayat. Saya bila baca ayat itu takut. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Rasa risau. Sebab Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah sebut apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama, kalau kita mengaji bahasa Arab, innama tu, maksud innama tu orang panggil adatul hasr, iaitu satu kalimah, satu alat yang digunakan untuk membataskan sesuatu tak. Jadi bila kita sebut innama, di situ maksudnya hanya ataupun terbatasnya. Innama yataqabbalullah, terbatasnya penerimaan daripada Allah pada amalan-amalan itu terbatas pada satu puak saja, iaitu Allah sebut apa? Minal muttaqin. Yang Allah terima amalan hanya daripada orang yang bertakwa saja. Mungkin bila kita dengar macam ustaz macam mana? Kalau nak tunggu bertakwa ni payah. Jadi kita nak kena faham fiqh takwa. Dia bila kita tak faham jadi serabut. Sebab bila kita sebut takwa pula, Allah sebut umum minal muttaqin. Dalam golongan orang bertakwa, ada yang sikit takwa dia, ada yang sederhana takwa dia, ada yang tinggi takwa dia, ada yang langsung tak ada takwa. Dan takwa tu boleh dilihat melalui 3 perasaan. Kalau tuan-tuan perempuan ada 3 perasaan ni, sikit ke banyak ke sederhana ke, ada takwa, tapi sikit. Bila sikit takwa, sikit perasaan kepada 3 benda ni, sikit takwa. Dan bila sikit takwa, sikit amalan Allah terima. Sederhana takwa, sederhana perasaan pada perkara ini, maka sederhanalah takwa dia. Dan bila sederhana takwa dia, Allah terima pun sederhana. Bila tinggi perasaan dia pada 3 benda, maka tinggi takwa, maka penerimaan Allah kepada amalannya juga tinggi. Apa 3? Perasaan yang pertama, at-ta'ah wal ibadah. Perasaan nak rasa taat pada Allah, perasaan rasa nak buat ibadah pada Allah itu kuat. Yang pertama disebut perasaan rasa taat pada Allah, nak rasa patuh. Maknanya ada perasaan bila kita pergi pasar raya nak beli barang, timbul perasaan, barang ni boleh dimakan, halal ke syubhat. Dia ada perasaan taat kepada Allah. Kemudian dia bila dia nak beli barang tu, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun dia nak buat sesuatu perniagaan aku ni kena ke dengan Islam atau tak kena, ada perasaan nak taat pada Allah. Bila seorang pemimpin menjalankan kepimpinannya, bila dia melakukan kepimpinannya, dia rasa risau dalam hati dia, ada perasaan, apa yang aku buat ni boleh membawa rakyat aku taat kepada Allah ataupun tidak taat kepada Allah.
orang itu bertakwa. Kalau sikit perasaan, hari ini rasa, besok tak rasa, hari ini rasa, tahun depan baru rasa balik, sikit benar takwa. Kalau rasa, langsung tak rasa, memang satu amalan pun Allah tak terima. Ketika kerana itulah Al-Fadhil Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat apabila menyebutkan dalam ceramahnya tentang semayang yang tak diterima oleh Allah, disebutkan baik orang UMNO atau orang PAS, semayang takkan diterima Allah kalau semayang dia itu ada riya, ada takabur. Dan orang yang menentang Islam, iaitu yang tidak menjadikan Islam itu sebagai satu benda yang hebat dan diperjuangkan, maka kalau kita lihat memang tidak termasuk dalam golongan yang bertakwa, maka Allah tidak menerima kecuali daripada yang bertakwa. Cuma bila Tuan Guru sebut, dia terus direct kepada titik lah. Maklumlah ke dah. Nak dekat pelanggai ni, aku nak kena terang sikit lah. Jadi tuan-tuan, saya ulang dan saya cakap atas base ilmu, tidak emosi, tidak. Cuma nak membetulkan fitnah. Sebab ni Tok Guru, kita ni kalau kutuk Tok Guru, takut kita bala orang tua. Kutuk ulama, takut bala. Kena kita silap faham pada apa yang dicakap, berat. Begitu juga dengan isu kalimah Allah. Al-Fadhil Tuan Guru Hadi Abdul Hadi awal dalam statement dia mengatakan bahawa Islam tidak menghalang orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah dalam amalan kehidupan harian. Itu statement. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW di dalam kitab Bahrul Nadhir menceritakan orang Yahudi yang bertemu Sayyidina Umar, menceritakan bahawa ada satu ayat kalau turun pada kaum kami akan jadikan hari turun ayat itu adalah hari raya kami. Sayyidina Umar kata, apakah ayat itu? Dia semua orang Yahudi itu baca ayat itu. Allah Yahudi beritahu ayat dia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan begitu juga dalam ayat-ayat yang lain yang menyebut dengan jelas kalimah Allah. Mereka menyebut dengan kalimah Allah, la yaqulunna Allah. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapakah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, maka la yaqulunna Allah, maka pasti orang-orang itu berkata Allah. Maknanya tidak ada masalah nak sebut kalimah Allah dalam kehidupan. Cuma bila dimasukkan di dalam kitab, bila dimasukkan digunakan untuk mengelirukan masyarakat Islam, maka tidak boleh. Itu tidak disokong. Tapi bila kita ni nakkan kuasa, nakkan politik, maka benda-benda itu diputar balik dan manusia jadi pening balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana itu bila disebut rasa kuat, rasa nak patuh. Kerana itu bila orang patuh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perasaan itu, maka adalah takwa di dalam hatinya. Patuh pada perintah Allah. Bila Allah sebut tentang semayang, patuh rasa nak semayang. Ada perasaan rasa takut bila tak semayang, sebab kita nak taat kepada Allah. Yang kedua, ibadah. Rasa nak beribadah kepada Allah. Apa maksud ibadah dari sudut umum? Iaitu kata-kata dan perbuatan yang Allah suka dan Allah redha. Dalam hati dia tu ada perasaan nak cakap benda yang Allah suka, Allah redha. Nak buat benda yang Allah suka, Allah redha. Bila dia nak buat sesuatu perbuatan, dia kata Allah suka tak perbuatan ni, Allah redha tak perbuatan ni. Aku ni nak bawa anak aku pergi sana Legung, nak mandi pakai spender, Allah suka, Allah redha. Aku nak bawa anak aku pergi tempat-tempat yang banyaknya maksiat di situ, Allah redha, Allah suka. Aku ni nak tengok televisyen ni, cerita band, Allah suka, Allah redha. Ada perasaan tertimbul dalam hati. Tapi nak benda-benda yang baik, nak tengok cerita yang baik, nak pergi tempat yang baik. Dan tempat yang tidak baik, kalau terpaksa bila pergi nak beli barang contohnya, maka tidak lama beli barang balik. Tapi bila pergi ke masjid, ada perasaan nak duduk lama masjid. Bila datang majlis ilmu, ada perasaan nak duduk lama majlis ilmu. Panas pun tak apa, tapi saya nak duduk majlis ilmu. Kalau ada perasaan tu, ada takwa. Kita tengok siapa yang kena. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-ta'ah wal ibadah, ada perasaan. Digabungkan dua, at-ta'ah wal ibadah. Itu yang pertama, perasaan. Kalau ada perasaan, tengok sikit ke, sederhana ke, banyak. Kalau sikit, sikit takwa dia. Kalau sikit takwa, sikit penerimaan Allah pada amalan dia. Kalau banyak takwa dia, perasaan dia, maka banyak takwa dia, maka banyak penerimaan amalan yang Allah terima daripada apa yang dia lakukan. Yang kedua, apa dia tentang rahmati Allah? Al-khasyah wal haibah. Merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam yang kedua ni ada yang pertama disebut takut. Ada perasaan dalam hati kita dirasa takut pada Allah. Maknanya bila kita nak lakukan benda maksiat, benda yang haram, bila kita nak lakukan, timbul dalam hati kita, ya Allah, kalau aku malam ni tidur aku mati sekilo, aku masuk neraka ke masuk syurga? Ya Allah, sekarang ni kalau kau tanya nyawa aku, adakah aku ni ashabul yamin ataupun ashabul shimal? Dia ada rasa takut sehingga memikir benda tu, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ramai sekarang yang tidak takut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab apa? Sebab dia tahu tapi tak rasa. Banyak orang sekarang tahu, siapa tak tahu? Tahu kan malaikat rakib atid ada dekat bahu kita? Ada? Tahu? Tahu. Tahukah Allah perhati kita setiap masa? Tahu. Tahu. Tapi kenapa orang buat maksiat? Sebab dia tak rasa. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, saya nak tanya, puan kalau angin tiup puan rasa apa puan? Ya, angin bila tiup rasa apa? Tengok keadaan lah, sejuk, panas. Ya, betul jawapan. Adil, rasa apa Ustaz? Kalau angin tiup Adil, rasa apa? Sejuk lah. Sejuk. Itu level pertama. Kalau kita betul-betul sampai level kedua, dia tahu dan dia rasa. Bila angin tiup dia tak rasa sejuk. Yang dia rasa mula-mula sekali apa dia? Allah. Sebab Allah kan ajar kita berhubung dengan Allah, dengan makhluk Allah. Follow saya nak cakap ni follow kita ni Allah ajar berhubung dengan Allah, dengan makhluk Allah. Angin bila tiup kita, sepatutnya kita ingat Allah sebelumnya angin. Itu kalau hati kita. Bila sejuk, bila kita nampak makhluk Allah yang susah, yang cacat, Allah, dia ingat Allah. Berlaku bahana di atas muka bumi, tsunami dan sebagainya, Allah, dia nampak Allah. Baru nombor dua, dia nampak benda tu. Bila berlaku kematian dalam keluarga kita, Allah. Yang ini kalau tahu dan dia rasa. Kebanyakan kita sekarang tahu saja tapi tak rasa, tak rasa. Maka akhirnya tak timbul. Bila berlaku sesuatu, bergerak, apa ni semua pasal kau, dia tak nampak Allah. Sebab dia tidak ada hubungan dengan Allah. Dia tidak berhubung dengan Allah melalui makhluk Allah. Sebab segala asbab, segala perkara yang Allah letak atas muka bumi adalah tujuan untuk menghubungkan kita dengan Allah. Subhanallah. Bila hujan turun, patutnya berhubung dengan Allah, hebatnya Allah. Dan itu yang pertama, rasa takut. Dan yang kedua ni, yang kedua, rasa Allah tu hebat. Ada perasaan Allah tu, kita rasa Allah tu hebat, ada takwa. Dalil dan bukti bahawa Allah tu hebat, iaitu kita mendahulukan Allah daripada yang lain. Allah kata pembahagian faraid, Allah kata yang mana lebih baik? Adakah lebih baik pembahagian selain pembahagian Allah? Maka kita dahulukan pembahagian Allah. Kalau kita rasa Allah tu hebat. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi hukuman di dalam Al-Quran, maka itulah hukum yang terbaik. Kalau kita rasa Allah tu hebat, maka hukum Allah lah yang didahulukan daripada hukum yang lain. Tapi kita tak pandang Allah hebat. Kerana itu kita membelakangkan agama kita sampai sekarang. Kita membiarkan agama kita sekadar perkara-perkara sunat, tahlil orang meninggal, tayyib orang nak meninggal, tayyib nikah, itu Islam digunakan. Tetapi tidak syumul kepada seluruh, tidak syumul kepada seluruh agama Islam. Islam agama yang cukup mudah. Jangan kita rasa takut bila dengar hudud. Jangan rasa takut bila dengar qisas. Hudud ni nak dapat laksana susah.
sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi. Dia mengaku kepada Nabi, wahai Nabi, dia dah kahwin. Dia kata, ya Rasulullah, di dalam masjid ketika itu sebelum waktu asar, dia menyebut, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Nabi pandang, dalam riwayat itu Nabi pandang belakang. Dia pergi depan Nabi, ya Rasulullah, aku berzina. Nabi pandang belakang. Dia pergi depan Nabi, ya Rasulullah, aku berzina. Nabi pandang sahabat, mari sini, dia ni sihat ke tak sihat? Kemudian dia kata, sahabat kata, sihat ya Rasulullah. Lepas tu orang dia cakap, ya Rasulullah, aku berzina, jalankan hukum Allah padaku. Tiba-tiba bunyi azan. Nabi kata, sudah azan, mari kita sembahyang asar. Sembahyang asar. Habis sembahyang asar lagi, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah berzina, jalankan hukum Allah padaku. Maka Nabi kata, kan kita sudah sembahyang asar tadi, mudah-mudahan kau bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Di situ dalil, bila seorang berzina, kalau seorang pun tidak tahu dan tidak ada saksi, maka bertaubatlah pada Allah. Itu bantuan Allah kepadanya. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, jalankan hukum Allah pada aku berzina. Maka Nabi tanya, mungkin engkau masuk, engkau cuma pegang-pegang saja. Tidak ya Rasulullah, aku berzina seperti masukkan pisau ke dalam sarung. Maka Rasulullah SAW bila dengar macam itu, baru Rasulullah suruh jalankan hukum hijab. Dan dia melalui pengakuan, tidak ada saksi, dia mengaku. Dalam bab pengakuan ni, kalau dia tarik balik pengakuan, maka tidak dijalankan. Maka ketika itu bila sahabat-sahabat ambil, masukkan di dalam tanah, baling batu. Sahabat baling batu, melompat dia keluar, sakit. Dia lari, dan sampai berlari sahabat tadi. Ada sahabat mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, ketika kami nak jalankan tadi itu, dia bangun dan dia lari. Maka Nabi kata, kenapa kamu teruskan dan mengejar dia dan membaliknya? Sesungguhnya dia telah menarik balik pengakuan. Sebab tidak ada bukti. Nampak? Tak susah benda tu, tapi letak. Tapi kita ni bila tak faham, cerita ke orang pedih mana. Lepas tu orang non-Muslim, Islam ni, dia ada hudud, ada qisas, ada ta'zir. Orang non-Muslim, dia banyak kena ta'zir. Dia ada hukum khas bagi dia. Tapi bila kita ni menakut-nakut orang, maka akhirnya kita menipu dengan agama. Islam agama yang cukup betul, agama yang cukup mudah, yang cukup simple. Tuan-tuan yang dirahmati, yang sesuai dengan fitrah. Contohnya fitrah dalam menutup aurat, maka itu sesuai dengan fitrah yang nak menjaga kecantikannya. Itu suruh berwudu, fitrah manusia yang suka bersuci, bersih. Berzakat, fitrah manusia daripada sudut mengeluarkan sebahagian harta untuk didermakan kepada orang-orang susah. Benda tak susah dan tidak ada paksaan. Zakat pun hanya 2.5% daripada duit simpanan, terlalu sikit, ataupun 1/40 kali duit yang ada dalam bank. Contohnya dalam bank tu ada 20,000 yang melebihi nisab zakat. Nisab zakat sekarang berapa? 16,000. Kalau ikut iskul Nabi Sekolah tu 16,000 lebih. Tapi kita ni ikut ijtihad jabat agama sekarang ni, saya rasa 13,000 lebih. Dah sampai nisab zakat 20,000. Cukup setahun keluar 1/40 atau 25% daripada duit simpanan. 1/40 daripada 20,000 berapa? Potong kosong, tinggal 2,000. 2,000 kali 1, 2,000. 2,000 bagi 4, berapa? RM500 daripada 20,000. Banyak ke situ? Cipu. Bukan sikit, cipu. Cipu tu sikit hangat. Daripada 20,000, bukan 2,000, daripada 20,000. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan Islam, dalam Islam yang kena juga, yang Muslim Islam kena bayar zakat, yang non Muslim bayar jizyah ataupun cukai. Kita sekarang Islam atau tak Islam, maka bayar cukai berapa? Satu. Betul. Cuma ada ijtihad daripada Sayyidina Umar selepas tu cukai tanah. Di zaman Arab ketika tu, di zaman Sayyidina Umar, ijtihad dia kena cukai tanah. Sebab apa tuan-tuan rahmati Allah kena cukai tanah? Sebab di tanah Arab banyak tanah tandus, jarang ada tanah subur. Jadi bila rakyat dapat tanah subur sikit je, jadi kerajaan pun cukai bagilah kerajaan sikit untuk pembangunan rakyat. Tu kita kat Malaysia ni berapa banyak tanah subur berapa. Jadi nak itu ijtihad. Bila ijtihad dia boleh berubah. Dia bukan kena kau begini.
Tapi bila orang tak jelas pada agama apa semua, dah anggap agama dan nampak Allah tak hebat, Islam tak hebat, maka dia tak nampak hebat. Sedangkan dalam buku The Road to Mecca ataupun dalam buku Inggeris yang lain, Perjalanan Menuju ke Mekah, dalam 100 manusia terhebat, maka Nabi masih ranking pertama sampai sekarang. Tapi kita ambil sadaran daripada entah tak ada ranking tu. Kenapa begitu? Sedangkan ranking dia dalam 100 dia yang terhebat yang pertama daripada sudut moral, daripada sudut sosial, daripada sudut kepimpinan, ketenteraan, ekonomi, semua Nabi SAW. Tapi kita tak ambil sandaran Nabi sebagai sandaran. Bukan mesti pakai macam saya ni. Oh, nanti kita kalau Islam nanti nak pakai macam ustaz tebal-tebal macam ni, siapa kata? Ini sunat. Siapa nak pakai, pakai. Yang tak sunat kau boleh pakai. Tuan-tuan rahmati Allah. Yang penting bentuk amal lelaki dia yang terpusat dengan lelaki. Perempuan pakaian dia usaha sikit-sikit tak apa. Yang penting ada niat nak ubah. Ada. Allah permudah insya-Allah. Sebab memang kita kadang-kadang kita tak letak dalam satu keluarga. Kita kadang-kadang dibesarkan daripada kecil dalam keluarga yang tidak ajar benda. Jadi memang nak ubah susah. Kita faham. Tapi kalau puan-puan di dalam hati ada perasaan, insya-Allah Allah permudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ada perasaan nak letak Allah tu hebat. Agama Islam tu hebat. Kalau pemimpin-pemimpin kita suka bersandar pada apa yang Allah dan Rasulullah ajar, maka insya-Allah dia akan jadi macam Sayyidina Umar Al-Khattab, dia akan jadi macam Umar Abdul Aziz. Sayyidina Umar Al-Khattab punya dahsyat. Dia kalau pergi setiap malam dia round Madinah, nak tengok ada tak orang muda menangis tak ada makanan, ada tak isteri menangis dibuli oleh suami, ada tak kekurangan, ada tak orang miskin. Dia round. Dan tegasnya dia dalam agama. Di dalam zaman pemerintahan Sayyidina Umar, susah nak jumpa orang menipu dalam negara. Tegas Sayyidina Umar meletakkan hukum. Cuma satu hari dia round, tiba-tiba sampai satu rumah dekat-dekat. Dia lalu satu rumah, dia terdengar ada orang berbisik kat dalam rumah. Dia bukannya saja nak dengar, dia dengar kuat pun. Maka ketika tu dia terberhenti sebab dia terdengar ibu tu berniaga. Ibu tu kata, wahai anak perempuanku, susu kita dah nak habis, tinggal sikit. Besok kita nak berniaga. Jadi anak dia kata, macam mana ibu? Pergi ambil air, kita campurkan susu ni, nanti nampak banyak. Nak nipu kan? Maka anak perempuan dia kata, kan benda tu tak elok, nipu. Maka mak dia kata, tak apa, Omar tengah tidur, dia tak tahu kita campur susu dengan air. Saya minum Omar kat sebelah. Tiba-tiba perempuan, anak perempuan dia kata apa? Wahai ibuku, walaupun Omar tidur, tapi Tuhan Omar tidak tidur, iaitu Allah tidak tidur. Sayyidina Umar bila dengar tersentuh dia, ini anak darah solehah tu. Dia balik rumah, terus dia minta anak dia pergi pinang, kahwinkan dengan anak dia. Anak dia kahwin dengan, tak silap saya, anak dia yang bernama Asim, tak silap saya, kahwin dengan perempuan yang solehah. Tak tengok muka pun, dengar suara dia, dengar patuhnya pada agama, ambil. Tak tahu hidung ada ke tidak, besar ke kecil, mulut tebal ke tak tebal, hitam ke putih ke, tak tahu. Sebab dia dengar solehah, kahwin. Dan daripada zuriat itulah lahirnya Umar bin Abdul Aziz. Disebabkan isteri yang solehah, isteri yang rasa Allah tu hebat, isteri yang rasa Allah tu segala-galanya dan tidak ada yang hebat melainkan Allah. Ada perasaan dalam hati kita, ada takwa, ada sikit penerimaan amalan, ada banyak penerimaan amalan. Jadi nak tahu Allah hebat atau tidak, kena mengaji, kena baca kitab. Contohnya Allah pesan kepada pemimpin-pemimpin. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Anbiya ayat ke-73. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salata wa ita'az zakah. Iqamas salat wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin.
Allah kata apa? Wa auhayna. Allah Subhanahu wa taala sebut wa ja'alnahu, dan kami jadikan mereka itu a'immatan. A'immatan yang apa? Pemimpin-pemimpin yang diikuti. A'immatan yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk, yang menjalankan segala-galanya dengan izin kami, dengan perintah kami, dengan perkara yang kami suruh mereka bawa. Kemudian yang Allah pesan pada pemimpin apa? Yang Allah pesan wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan dan kami pesankan kepada mereka fi'lal khairat, melakukan perkara-perkara yang baik, wa iqamas salat, mendirikan sembahyang, wa ita'az zakah, dan mengeluarkan zakat, wa kanu lana 'abidin, dan mereka itu kepada apa yang kami perintahkan mereka patuh. Abidin, dan satu lagi makna iaitu mereka itu patuh pada apa yang kami perintahkan, dan fa'ilina, dan mereka juga melakukan apa yang mereka perintahkan. Rakyat suruh buat, dia orang pun kena buat. Nampak tuan-tuan? Kalau kita tengok daripada sudut tata bahasa Arab, bila Allah sebut wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, bila Allah sebut mula-mula tadi wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, wa auhayna, wa di situ, wa di situ disebut dalam bab waw aqaf al-khas 'ala al-'am, iaitu Allah Subhanahu wa taala pilih pemimpin. Polis banyak putih, kasut bunyi kasut, kan bunyi putih. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nak beritahu tuan-tuan yang dirahmati Allah, fa'ilal khairat, buat benda baik, apa masalah. Kita nak kena pilih, ni nak dekat pilihan raya ni, saya sebagai ulama, saya sebagai orang yang kita mengajar, ada orang mengaji, nak beritahu tuan-tuan rahmati Allah, keluar mengundi tu tuan-tuan rahmati Allah, mesti kita kena keluar. Sebab apa? Tanggungjawab dan amanah daripada Allah, nak pilih siapa nak running kita punya negara. Satu, keluar. Yang kedua, nak mengundi pula tuan-tuan rahmati Allah. Maka undilah yang benar-benar boleh membawa keuntungan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ni tuan-tuan rahmati Allah, saya suka mengajar, nyampaikan ilmu. Jadi saya pun adalah kaji-kaji sikit. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau tanya saya Ustaz, agak-agaknya elok tak buat perubahan? Saya kata elok buat perubahan. Sebab apa? Tuan-tuan tengok tuan-tuan, ni adalah saya. Kalau kes pembuangan bayi saja tuan-tuan, Datuk Alwi Ibrahim, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara, 2007 16,100 anak luar nikah, 2008 16,541 anak luar nikah, 2009 17,303 anak luar nikah. Dia makin naik, dia tak turun. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum lain 91,922 anak luar nikah. Melayu Islam 74,723, India 23,696, Cina 23,650. Ni tuan-tuan rahmati Allah. Ni ada gambar-gambar tapi tak ada slide ni, gambar budak. Dahsyat gambar. Yang selalu kita nampak dari itu tak turun macam ni, teruk ni. Saya tengok Malaysia dalam lubang jamban pun ada di Sumbat. Ini satu tuan-tuan rahmati Allah gejala. Sebab apa? Keseronokan yang tidak dipantau oleh kerajaan sepatutnya memantau. Hiburan-hiburan. Ini tanggungjawab mereka. Siapa pun jadi kerajaan, hatta kalau selepas dipinang jadi kerajaan, mereka menjadi tanggungjawab. Kalau mereka tidak jaga benda ni, maka mereka juga bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, "Lah Ustaz, buat apa nak kita ubah Ustaz? Yang tu pun sama je." Nah, ini dah teruk. Yang tu pun sama je Ustaz, tukar lebih kurang kan? Dah, sekarang ni saya nak bagi satu kiasan. Saya nak bagi satu kiasan. Kita ni kalau kat rumah, ada kucing selalu datang. Jadi kat rumah kita tu ada tai dekat ruang tamu. Jadi bila kita nak bersih, alamak tak payah lama, kan datang tai lain. Dah sekarang ni tai yang dah nampak tu bersih lah. Tai lain tu lima datang, lima tak ada. Yang dah nampak tu macam bersih. Tu kaedah kiasan dia. Kalau kita nak berkiah-kiah begitulah, kata macam Allah. Kemudian ni tuan-tuan, ialah kalau kita pening-pening ni kan, banyak ni. Tuan-tuan rahmati Allah, keluar fatwa ni. Saya dah sebut fatwa sikit.
Bila fatwa, saya suka tak bila sebut fatwa itu maknanya berdasarkan ilmu. Keluar fatwa mengatakan haram kita mengundi satu parti iaitu PIA sebab dia bergabung dengan DAP. Okey. Sebab DAP tak mau Islam, tentang Islam, tapi hati tu dia bagi baik ni. Tuan-tuan, yang belah sana pun ada juga tuan-tuan, MCA. Tahu dia orang tak boleh, dia orang sokong, dia orang terima, dia orang patut. Baik kita tengok. MCA menyokong tindakan undang-undang yang akan diambil oleh salah seorang anggota jawatan kuasa MCA Datuk T Liang ke atas Majlis Pembandaran Kota Baru. Apabila Kota Baru seru premis loteri. Dia orang antara yang terawal membuat protes. Choi Soilek. Kita mahu mahkamah buat keputusan sama ada tindakan ini selari dengan perlembagaan ataupun tidak. Bila ada yang kecil, Choi Soilek kata larangan berjabat tangan lelaki dan perempuan adalah satu yang hina dan tak boleh diterima oleh masyarakat Malaysia. Bila orang Islam nak sambut salam lelaki perempuan, dia tolak. Jadi siapa yang tolak sekarang ni? Kita tengok. Banyak je. Konsep ketuhanan Melayu di negara ini tidak lagi relevan dan ditolak rakyat berbagai kaum, khususnya generasi muda. Timbalan Presiden MCA Datuk Seri Dr. Choi Soilek, Berita Harian 28/11/2008, masa 2008. Kemudian dia tuan rahmati Allah, barulah Perdana Menteri kita pun setuju bahawa ketuhanan Melayu adalah perkataan yang sensitif, maka tak payah dengar. Nampak tuan rahmati Allah. Ni, dan timbalan itu juga mengatakan mencabar PKR, menghapuskan hak istimewa orang Melayu dan akan jadi orang pertama undi PKR kalau hapuskan hak istimewa orang Melayu. Tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT, ini dekat dalam putusan. Ni, MCA akan berpisah dengan UMNO jika laksana hudud. Ni, tak nampak kan? Najib, no hudud in Malaysia. Jadi banyak tuan-tuan rahmati Allah. Baik, kita tengok. Kalau kita kata DAP, kita ambil contoh yang telah diberi. Ni kita bukan nak puji orang Muslim, tetapi kita nak tengok apa dia buat. Dekat Pulau Pinang 2009, peruntukan hal ehwal Islam belanjawan 2009 RM 20.5 juta, 2010 RM 24.3 juta, 2011 33 juta, 2012 64 juta. Ini peruntukan untuk hal ehwal Islam. Ketua Menteri sekarang bagi peruntukan hal ehwal Islam belanjawan sebelumnya 12.5 juta sahaja dan maintain sampailah dia. Tak menaik. Kerajaan PR Pulau Pinang juga memberi periktapan kepada para hufaz dengan memberikan peruntukan RM 1.5 juta setiap tahun. 17 sekolah agama rakyat mendapat 100 ribu RM 100,000 setiap tahun. Jadi hasil kita tengok sebab kita kena pilih antara dua. Tak boleh lagi. Kita kena pilih. Jadi kalau nak pilih, maka pilihlah yang nampak lebih menguntungkan Islam. Sebab kita ni dengan orang non-Muslim, kita punya gabungan dengan dia mengikut tahluf siasi, yang mana dengan syarat tidak mesti syaratnya ada keuntungan untuk umat Islam dan ada penjagaan dan tidak menjatuhkan prinsip Islam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tengok pada dia dua-dua, kalau sekiranya kata dua-dua pun ada mudarat, cuma kita kena pilih. Dalam kaedah fiqh mengatakan pilih yang paling kurang mudarat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebahagian yang saya boleh berikanlah melalui apa yang kita nampak, yang mana adakah kita ni melihat Allah tu hebat sehingga kita membiarkan. Kalau kita tidak nampak Allah tu hebat, maka tak kisah siapa yang bergabung dengan kita, sebab kita tak mahu jalan Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, nak asal Allah nak bagi takwa kita banyak, nak Allah terima mana kita. Yang ketiga apa dia? Tanzihul qulub anizunub, membersihkan hati daripada dosa. Iaitu orang yang ada takwa, iaitu orang yang setiap hari dia rasa ada perasaan nak taubat kepada Allah. Sebab dia takut banyak dosa dia buat. Dia rasa nak taubat. Malam lagi nak tidur, hari ni aku ni, satu hari ni banyak tak dosa aku, banyak tak benda tak boleh aku cakap. Maka kita cakap astagfirullah, sambil tidur tu astagfirullah, tu tidur. Allah, kalau mati malam tu alhamdulillah, mati dalam keadaan istighfar pada Allah. Tapi kalau tak ada perasaan, rasa yang paling bahaya pula, rasa okey.
Balik kat masjid, bang. Apa abang dengar kat masjid? Alah ceramah ustaz. Abang ada apa-apa yang kena kat abang tak, yang boleh, yang perlu abang ubah? Tak adalah, sepanjang abang dengar ceramah ni, abang tengok abang ni perfect. Relax bro. Tuan-tuan rahmati Allah, kita selalu macam tu. Yang paling bahaya bila pergi ceramah, dia dengar ceramah, dia tak rasa. Mana tak kena kat dia, dia nampak kena kat orang lain. Dia mula-mula kena-kena yang kat depan. Yang saya sebut berkenaan dengan pilihan raya, betul-betul penerangan. Sebab kita rakyat yang akan menghadap pilihan raya. Tuan-tuan, make choice. Aku cuma beritahu. Itu. Tapi setiap pilihan kita, Allah akan tanya hari kiamat. Saya tak boleh paksa tuan-tuan. Saya tak boleh paksa sesiapa. Hatta kita dalam beragama pun kita tak paksa. Paksaan beragama tu tidak. Cuma tak boleh samakan agama Islam dengan agama lain. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 3 perkara yang mana Allah terima amalan. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena usaha. Dan salah satu dia tuan-tuan rahmati Allah, dengan dalam satu hari perbanyakkan diri kita mendekati Allah. Buat kerja-kerja Islam kita ni tuan-tuan rahmati Allah. Sebelum kita mati, cuba fikir dalam kepala kita, aku ni apa sumbangan aku pada Islam? Kita takut tak ada sumbang apa. Hidup kita ada kerja, dapat duit, anak banyak, habis selesai. Sumbangan untuk Islam. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Allah tanya, kunu Allah, jadilah pembantu Allah sebagaimana Isa kata pada golongan Hawariyin. Siapa yang boleh menjadi pembantu Allah? Hawariyin mengatakan, kamilah pembantu-pembantu Allah. Apa Allah buat? Bila kita bantu Allah, Allah bagi apa? Kita bantu agama Allah, Allah bagi apa? Fa'amanat ta'ifatun min bani Israil, fa'amanat wa kafarat ta'ifah, maka beriman sebahagian daripada Bani Israel dan kufur sebahagiannya. Dan bagi orang yang menjadi pembantu Allah, Allah kata apa? فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, maka kami berikan sokongan kepada orang yang beriman, yang menjadi pembantu-pembantu Allah ke atas musuh-musuh mereka. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, dan sentiasalah mereka itu mendapat kemenangan dan diberikan tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Quran petunjuk-petunjuk Allah. Quranlah satu kitab yang mana kita sekarang sebenarnya dalam pemeriksaan. Kat dunia ni pemeriksaan. Pemeriksaan yang mana keputusan esok bila depan Allah. Cuma yang seronoknya pemeriksaan kat dunia ni dah ada jawapan. Kita SPM, PMA walaupun dah tak ada sekarang, kan? SPM apa sebagainya mana ada jawapan. Kita nak tulis tu tak ada jawapan sih. Ini pemeriksaan kat dunia ni dah ada jawapan seketul dalam 30 juzuk. Hadis-hadis Nabi, bukan main banyak, tapi banyak tak lalu. Itu yang masalah tu. Sebab apa? Sebab masalah kita ni kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan tu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pada kita supaya amalan kita diterima Allah. Sebab risau kita sok bila mati, bangkit hari kiamat sok dah bagi dah separate dah. Golongan kanan, golongan kiri. Bayangkan kita bangkit masa tu, dalam golongan kiri, tengok-tengok Nabi tak ada, orang soleh tak ada, yang ada sebelah kita, yang macam ni, yang sebelah sini, yang macam ni. Baru-baru jumpa syarahan. Syarahan kata tu, kita punya ni sekali. Ya mutahirin balasan. Satu dua nyanyi. Malaikat kat juga dek. Ini nyanyi-nyanyi yang salah. Jalan. Betul. Bangkit tu dah bagi dah. Kalau kita bangkit tu mendapat Nabi Muhammad SAW.
Minta Allah beri kebaikan pada kita, minta Allah tunjuk jalan, minta Allah duduk ke atas rasa, minta Allah jadikan start daripada bangun tidur sampai tidur semua kebaikan. Minta daripada bangun tidur, mari pengajian, bercakap benda baik, letih dengan sebab benda baik. Ini kita letih pergi jaya disco, letih main, letih mengumpat, letih cakap benda-benda tak apa. Lainlah. Ustaz cakap mengumpat tadi, Ustaz sebut orang kan. Nak kena faham mengumpat ni. Dia ada mengumpat boleh. Contoh orang perempuan, suami dia duduk bantai dekat rumah, dia pun lagi keluar rumah, dia jumpa Tok Kadi. Tapi syarat dia jumpa Tok Kadi sebab Tok Kadi yang boleh buat perubahan. Jumpa Tok Kadi, wahai Tok Kadi, suami saya bla bla bla, ceritalah, umpat lagi sebanyak-banyak. Itu boleh? Sebab dia nak mendapatkan hak dia daripada zalim. Ataupun dalam satu kampung ada orang baru masuk, JKK kampung pun jumpa orang ni nak beritahu awak ni orang baru sini, ada satu rumah tu nombor sekian-sekian, orang tu nama dia sekian-sekian, dia ni orang jahat, orang penipu, jadi kamu ni saya beritahu, umpat lah, ceritalah. Maknanya tak dipanggil umpatan lah, cerita tentang orang itu. Sebab apa? Nak selamat dia daripada mudarat, sebab dia tak tahu dia orang baru. Ataupun ada satu tempat yang zalim, orang yang kongkos itu zalim, tidak meletakkan Allah dan Rasul pada tempatnya, maka cerita pasal kezaliman orang tu. Tapi janganlah cerita batang tubuh dia. Jangan kata ni mesti masalah sependek. Allah, jangan kata pendek. Kalau tuan-tuan dok katalah satu pemimpin tu pendek, tuan-tuan, bila tuan-tuan cakap macam tu, boleh ubah ke kerajaan? Boleh ubah masalah ke kalau kata orang pendek? Tak boleh ubah. Sebab dia memang pendek dah, itu dah Allah jadikan dia. Yang kau pergi cakap apa? Tuan-tuan rahmat Allah. Kalau dulu contohnya ada seorang pemimpin hidung besar, hidung besar, rambut palsu, botak batu, tak ada faedah cakap benda tu. Saya ni sebagai guru kena nak ingat lah, tak kena tegur juga. Tak ada faedah cakap benda tu. Tak boleh ubah pun benda baik. Cuma cerita kesilapannya, apa kezalimannya, apa ketidakamanah dia, supaya rakyat nampak dan tahu apa dia. Bukan duk batal benda tu. Itu nak cerita. Tuan-tuan dan rahmat Allah. Tapi nak beritahu, susah nak dapat jemaah yang sempurna betul. Kadang ada yang semangat gila tapi tak ada ilmu. Jadi dia pula macam Perdana Menteri, lebih cakap dia. Dia pula macam Presiden Bah, cakap lebih dia bagi. Bantai orang pum. Kadang sebab dia pula ada masalah pula. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, kena muhasabah nak ke. Tapi sekurang-kurangnya perjuangan Islam kena nak teguh. Tuan-tuan, ni orang kata, ramai orang pondok tolak ni Ustaz. Orang pondok kumpul tolak Ustaz. Mana? Yang keluar surat khabar tu nama pun tak ada dalam satu pondok. Saya tahu lah. Saya ada sahabat-sahabat kat Pasir Tumbuh, pondok model Bacik Kelantan tu. Sahabat-sahabat saya belaka situ. Satuan saya Punding, Ustaz Awani, Ustaz Walid, sahabat-sahabat kat sana, Ustaz Syirazi. Tak ada pun nama dalam satu pondok tu. Tiba-tiba Tok Guru sekian-sekian. Telah mengeluarkan, mengatakan bahawa tentera syaitan kemudian jangan itu mau dapat duit dapat juta you happy tak jadi gitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah. Maka insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, kita dapat membuat pilihan yang terbaik. Dan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan selepas ini amalan kita diterima Allah Subhanahu taala. Saya ni pendakwah, saya ni guru, saya nak mengajar orang kena Tuhan jalan dia. Cuma bila dah sampai satu masa benda nak dapat pilihan raya, saya nak kena beritahu pendirian supaya orang nampak jalan. Banyak lagi guru lain tanyalah pendirian dia orang. Yang mana apa yang perlu kita pilih untuk selamat kita di dunia dan akhirat. Sebab dalam bab ni banyak kekeliruan. Saya faham masyarakat keliru sebab fitnah banyak. Yang ni kata gini, dia kata gini. Jadi keliru, Ustaz, saya nak pilih mana ni Ustaz? Saya tak tahu ni Ustaz, saya di rumah je lah. Jangan. Dia pening. Jadi saya beritahu gitulah. Wallahu ta'ala alam. Jadi tuan-tuan insya-Allah, lepas saya cakap ni janganlah tak dengar qasidah pula. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah itu sebagai akhirnya. Mudah-mudahan Allah memberkati. Dan saya rasa cukup setakat itu saja. Sebelum kita membaca doa, kita nak dengar qasidah. Pelajar kita ada satu album yang baru keluar, yang mana pelajar-pelajar buat dan kita masuk dari studio Al-Farabi Band.